Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Cikgu Abbas. Hari ini kita akan buat latihan buku ceria muka surat 30, soalan nombor 10 sampai soalan nombor 15. Selepas habis topik ini, cikgu nak kamu cuba buat soalan muka surat 31 dan 32. Di dalam muka surat 30 pada soalan nombor 10, di dalam ujian dia akan tanya sama ada same meaning, iaitu sama maksud, ataupun dia akan keluar soalan opposite meaning, soalan yang lawan maksud, lawan pada perkataan yang digariskan. Di dalam muka surat 30, soalan 10 berbunyi, you can send emails, photos and videos using a smartphone. Send. Apa same meaning send? So jawapannya ialah bukan A. Obtain maksudnya ialah dapat. Accept maksudnya menerima. Deliver maksudnya hantar. Dan receive maksudnya menerima. So jawapannya ialah C. Deliver, menghantar. Nombor 11. Technology has made human communication so much better. Jadi ejaan teknologi macam mana? Boleh rujuk pada muka surat 29 soalan nombor 2. Dekat situ ada ejaan teknologi. Okey. Kalau dia tak keluar soalan spelling nombor 11, dia akan tukar dengan soalan conjunction, tanda baca. Dua tu sahaja. Soalan nombor 15. 12 ke 15. Pertamanya kita kena perhatikan gambar ini. Tengok pada gambar ini. Gambar menunjukkan apa? Gambar menunjukkan ada sekumpulan pengakap sedang berkemah. Dan juga ada seorang guru sedang memberikan arahan. Mari kita tengok pada soalan yang diberikan. Kita tengok pada soalan yang diberikan. It was the school holidays. Kita kena tengok dahulu soalan ini ialah dalam bentuk apa. Soalan ini kalau kita perhatikan betul-betul, ia berada di dalam bentuk past tense. Macam mana kita tahu ini bentuk past tense? Sebab yang dalam ayat yang pertama dia menggunakan perkataan was. Dalam ayat yang ketiga dia menggunakan perkataan were. Dalam ayat yang keempat dia menggunakan perkataan was. Ayat kelima dia pakai was. Ayat keenam dia pakai advised, ada ed kat situ. Dan ayat yang terakhir dia pakai were. Jadi jelas menunjukkan ini ialah ayat past tense. Karangan past tense. Jadi semua verb hendaklah ditukar di dalam bentuk past tense. Nombor 12. Osman and some boy scouts. Kalau kita tengok kat sini, memandangkan ini adalah dalam bentuk past tense, so jawapan is dan juga are confirm lah salah kan. Jadi potong. Nombor 12, A dan B tu confirm dah salah. Jadi jawapan dia di antara C dan juga D. Kalau kita tengok Osman and some boy scouts, bilangannya ialah plural, banyak. Jadi jawapannya ialah were. Kalau seorang kita pakai was, kalau ramai kita pakai were. Jawapannya ialah D. At a camp in the jungle, the scouts were busy. Tengok dia gunakan were disebabkan scouts tu ialah bilangan yang banyak. Were busy. Selepas were, was, am, is, are, verb yang datang selepas itu hendaklah ditambah dengan ing. The scouts were busy. Setting maksudnya ialah menyusun. Putting, letak. Building, membina bangunan ataupun membina. Pitching maksudnya ialah memasang kemah. So jawapannya ialah D, pitching. The scout master was speaking. Tengok, the scout master bilangannya ialah
seorang. Jadi dia gunakan was. Okey, dan selepas was adanya ing. True, a. Okey, dia bercakap dengan menggunakan, tengok pada gambar, adakah dia pakai horn? Tidak. Dia pakai speaker? Tak. Dia pakai mikrofon? Pun tidak. So jawapannya ialah loud hailer. He was giving the scouts some instructions. Tengok, he tu singular, seorang, jadi dia pakai was. Dan selepas tu kena ada ing, giving. He also advised ada d, ada ed, them to follow rules to minimize the risk of injury. Okey, selepas perkataan to, perkataan yang datang selepas tu hendaklah balik pada perkataan asal, to minimize. Okey. They were following his instruction to. Selepas perkataan to tadi, hendaklah balik pada perkataan asal. Tengok pada jawapan semuanya menggunakan perkataan carry. Okey, mari kita tengok pada jawapan. Ini kita panggil sebagai phrasal verb. Apa yang dimaksudkan dengan phrasal verb? Phrasal verb ialah perkataan verb yang datang dengan perkataan lain. Dia gabung. Okey, sebagai contoh, kita pernah dengar back up, give up, fed up. Itu ialah di antara phrasal verb yang kita dah belajar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan carry on? Carry on maksudnya ialah meneruskan kerja. Okey, kalau carry out maksudnya ialah melaksanakan kerja. Kalau carry away maksudnya ialah terbawa-bawa ataupun melakukan sesuatu tu terlalu excited. Kalau carry through maksudnya ialah membuat sesuatu walaupun benda tu kita tahu sangat susah. Jadi jawapan yang lebih tepat dekat sini ialah carry out, iaitu melaksanakan various tasks. Jadi cikgu rasa itu saja topik untuk hari ini pada muka surat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.